Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat anda ni, 2 hari berkhusus. Hebat Bagi tepukan pada Rian Lasmi. Dan terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Lily. Bagi tepukan pada Puan Lily yang memang bukan downline ataupun kena-mengena pun dengan anda. Betul. Sideline. Tetapi inilah yang saya terapkan dalam MGT. Berlapang dada dan berbesar hati. Tidak kira siapa pun berbuat baiklah. Rezeki tak pernah salah alamat. Tak semestinya kita tolong orang, tunjuk orang kita jadi miskin. Tak semestinya kita bantu network orang lain, kita jadi bodoh. Tak semestinya kita tolong network orang lain, kita tidak boleh berkembang. Inilah yang saya terapkan dalam MGT. Supaya berlapang dada. Untuk nak berjaya bukan mudah. Saya nenek 20 cucu, cucu saya nak masuk 20 dah. Bermula daripada keadaan yang sama juga. Maksudnya daripada zero. Bayaran yang sama juga. Cerita yang sama juga. Tetapi saya ada apa tadi? Tuan Zam cakap kepercayaan. Saya ada kepercayaan bahawa saya ingin menjadi seorang yang berjaya. Dulu nak sebut jutawan pun tak berani. Tetapi dalam hati ada impian. Ada impian untuk melihat orang lain juga berjaya bersama-sama. Saya fikir saya lambat untuk berjaya sebab saya sibuk membantu orang lain. Sehingga Datuk Seri selalu cek berapa kali saya buka sistem saya, tengok bahagian income. Sistem ni sangat luar biasa. Datuk Seri dia boleh tahu pukul berapa kita buka sistem, berapa kali kita buka sistem. Begitu hebat sekali. Tapi dia heran, ini nenek ni tak sibuk pun buka dia punya sistem. Saya tahu saya buat kerja sebab saya percaya sistem itu betul. Saya juga tak pandai baca plan ketika itu. Tetapi saya percaya sistem itu betul. Saya tumpang tengok orang lain punya. Saya tumpang lihat kegembiraan orang lain. Kalau yang datang di HU itu, yang dah berjaya, wajah dia adalah wajah kejayaan dan wajah kepercayaan. Dan saya percaya itu. Sebab saya tak pandai, saya pun dah tua. Apa yang saya pandai? Pegang phone pun, buka pun, smartphone ni tak apa nak reti, pening pula tu. Sebab saya dulu stroke minda. Jadi saya tak boleh tengok benda-benda ni cepat pening. Tapi saya percaya benda ni boleh buat duit. Dan saya benci dengan kemiskinan. Saya suka nak membantu orang. Kadang-kadang saya bantu sehingga saya pun tak ada. Tapi saya rasa kepuasan. Itulah yang ada dalam jiwa saya. Walaupun saya tak pandai, walaupun saya tak ada duit, saya seronok juga nak pergi bagi orang. Tak tahu dah jadi keadaan itu begitu. Makanya saya kena bagi tahu dengan diri saya perlu jadi kaya. Saya perlu jadi berjaya. Dan saya sangat rajin. Saya sangat rajin. Sebab sebelum ni pun saya berniaga. Saya buka restoran pun hampir 24 jam. Pakai 16 orang pekerja. Rajin ke tak rajin? Rajin. Tetapi bukan tak berjaya. Tetapi Allah ambil zat nikmat kesihatan saya. Rupa-rupanya saya fikir saya ada tugas besar yang Allah suruh saya lakukan. Dengan adanya pengalaman saya, dengan adanya suara saya ini, membantu, membimbing orang lain yang di dalam kegelapan. Jadi dalam keraguan, saya dengar banyak orang dah tak percaya MLM. Begitu juga saya. Saya juga tak percaya ketika awal-awalnya. Sebab saya berniaga secara tradisional. Orang bayar, saya dapat duit. Itu saya punya kepercayaan. Tetapi kenapa Allah tarik zat saya
supaya Allah campak saya ke dalam dunia perniagaan ini. Dan ketika itu saya berdoa, ya Allah, Kau dah ambil aku punya zat, ingatan dah tak ada. Perniagaan semua tutup. Lagi dahsyat, 5 biji kedai saya dirobohkan untuk dibesarkan jalan. Nak dapat pembahasan dengan ketika itu juga, saya tak ada apa-apa ketika itu. Terkapai-kapai dalam kehidupan. Ibarat hilang segalanya dalam sekelip mata. Tinggal tak hilang nyawa je. Ingatan dah hilang. Kehidupan dah hilang. Tetapi kenapa saya bangkit? Sebab saya rasa saya ada tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab. Sebab apa? Dulu kerja saya sebagai makeup artist. Saya tengok anak-anak bangsa saya yang miskin, yang tak ada duit, dipergunakan oleh bangsa lain. Diperkotak-katikkan maruah bangsa saya sendiri. Yang perempuan dijadikannya pelacur perempuan. Yang lelaki dijadikan pelacur lelaki depan mata saya. Saya kerja tempat yang paling tak bagus lah, makeup artist. Semua orang nak jadi glamour, betul? Saya juga glamour dulu. Saya juga bermula daripada muda. Tetapi saya melihat pengalaman-pengalaman, kerosakan dalam masyarakat. Siapa yang nak ambil tanggungjawab ini? Siapa yang nak membantu membentuk manusia-manusia yang berada di depan kita? Tuhan bangkitkan saya dengan satu semangat dan satu ilham. Hari-hari Tuhan bagi saya ilham. Saya bukan pandai. Waktu PKP, saya wujudkan Akademi Jutawan, sedangkan saya pun tak pandai nak buat. Tetapi saya gunakan kebijaksanaan orang lain. Saya pinjam akal Puan Lily. Saya pinjam kerajinan, sokongan suaminya Puan Syarul dan rakan-rakan yang lain. Kita kumpulkan satu semangat. Kita gabungkan orang-orang yang ada jiwa yang besar nak berkorban, nak berjuang untuk bangkitkan diri sendiri dulu. Tak payah bangkitkan orang lain, bangkitkan diri sendiri. Kalau kita miskin, anak pun belum tentu nak mengaku kita mak. Kalau kita miskin, kita mati, jangan sebut nama kita. Anak pun tak nak dengar nama kita. Sebab kita meninggalkan banyak hutang kepada mereka. Kita meninggalkan beban kepada mereka. Mana mungkin kita nak dapat doa mereka? Siapa yang menderhaka dulu? Adakah anak kita menderhaka? Atau kita yang menderhaka pada anak kita? Sebab kita membinasakan masa yang Allah bagi, membinasakan tenaga yang Allah bagi. Masih mengada-ngada. Lihat kesilapan orang lain, lihat kelemahan orang lain, lihat kejahatan orang lain, tapi tidak melihat apakah yang kita telah sumbangkan kepada anak kita. Saya ada 20 orang cucu, kami nak masuk 20 cucu. Kalaulah saya tak ada duit, rasa-rasanya cucu nak balik kampung lah. Wah, apa tengok nenek kat rumah dia pun ada TV, rumah dia pun selesa. Kalau nenek balik tak bagi apa-apa, tak bagi bukan sekadar peluk cium, cucu tak ingat nak balik rumah nenek, betul? Kena jadi nenek yang kaya. Sesudah mati nak dapat nama yang baik. Kau anak siapa? Cucu siapa? Kalau meninggalkan nama yang tak baik, sebut nama pun tak ada. Kehilangan yang tak kita. Bukanlah hilang di mata dunia. Kita yang nak tinggal anak yang soleh, zuriat yang soleh, keturunan yang soleh tadi tak ada dah. Siapa punya tanggungjawab? Kitalah punya tanggungjawab. Tahniah anak-anak yang ada ibu bapa hari ini. Anda menyokong perjuangan ibu-ibu yang memang saya tengok ni semua di kalangan usia saya juga. Tetapi ada semangat. Tahniah pada anak yang datang membantu menyokong kesemangat ibu bapa anda. Dan anda perlu bangkit dengan apa yang ini Allah dah tunjuk pada anda. Anda kena jadi generasi yang kaya raya. Islam itu kaya, Allah itu kaya. Dia suruh umatnya jadi kaya. Sebab kita banyak tugas lagi kita nak lakukan. Selepas kita kaya, selepas kita mati, kita tak bawa harta pergi masuk kubur, tapi kita tinggal harta kita
dunia sementara untuk orang lain, guna sebagai amal jariah. Untuk sedekah kita yang kita nak tinggalkan. Tetapi kalau kita miskin, apa yang kita nak bawa? Apa yang kita nak hadap depan Allah nanti? Apa yang kita nak jawab masa yang kita diberikan? Hari ini sehingga pukul 12 malam lebih dah, anda dah berjuang, dah buang masa. Janganlah buang masa lagi. Pegang betul-betul semangat anda. Tidak ada yang bersalah. Usia bukan satu penanda. Tetapi kalau anda meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat kepada anak bangsa anda, anak-anak anda sendiri, ini lebih berarti hidup atas dunia ini. Saya melalui banyak kepayahan untuk sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Tetapi saya tak peduli. Tanya anak-anak buah saya, pernah saya mengeluh, pernah saya menangis, pernah saya bersedih, air mata jatuh dekat dalam. Tuhan tak tahu. Anda tak tahu, tapi Allah tahu. Tuhan bagi saya kekuatan. Kalau anda tengok saya jalan pun dah sengit. Orang kata, rumah kata pergi, kubur kata mari. Dah dekat dah. Tetapi saya nak tinggalkan satu perjuangan, supaya ilmu yang saya tinggalkan walaupun sedikit hari ini memberi manfaat kepada anda, berubah dan membaik, pulihkan generasi kita yang makin lama makin hancur, yang makin lama makin hilang maruahnya. Tolonglah, bangkitlah, bangkitkan tamadun bangsa kita balik, bangkitkan tamadun kegemilangan bangsa kita. Kita bangsa Melayu adalah bangsa yang hebat. Tetapi kenapa kita nak pijak-pijakkan maruah kita dengan membenarkan orang lain melakukan itu? Disebabkan kemalasan kita, kelemahan kita. Saya tengok tadi, dah jadi ahli tak buka sistem. Kemudian suka dengar gosip. Syarikat nak roboh lah, syarikat nak pecah lah, segalanya ada. Sebab kita tak tahu, sistem kita tak belajar. Mesti ada ilmu. InsyaAllah dengan ilmu lah mata kita, hati kita akan terbuka. Maka kita duduklah di landasan yang betul. Kenapa saya pilih RF World? Sebab saya berdoa di depan Kaabah. Ya Allah, aku dah sakit. Ketika itu saya tak ada siapa saya nak mengadu. Sebab saya ni sangat motivasi diri. Jadi bila saya jatuh, saya tak tahu dengan siapa saya nak mengadu. Sebab saya tahu orang tak boleh bagi semangat dekat saya. Jadi saya berdoa. Hari-hari saya baca la baik tu. Saya baca sekali, ya Allah panggil aku sebagai tetamu. Aku nak mengadu dengan kau, nak mengadu dengan kau. Dengan tak ada duit yang saya pergi. Allah izinkan saya suami ini. Di depan Kaabah saya berdoa. Ya Allah, kalau aku masih ada lagi harapan hidup atas dunia ni, kau bimbing aku, kau tunjukkan aku. Pandu aku untuk aku hidup dan membantu orang lain. Itu saya niat pada diri saya nak bantu orang lain. Sebab tu saya tak fikirkan kesihatan saya. Dan saya nampak bila saya balik, saya cakap saya nak syarikat orang Melayu Islam. Dan saya diperkenalkan dengan syarikat RF World ni. Saya tak faham pun marketing plan. Saya hanya tahu syarikat orang Melayu. Saya terus buat saja. Dan buat. Adakah saya tahu di saat saya buat, saya akan berdiri di atas pentas dinobatkan sebagai seorang jutawan? Tak tahu. Tapi berkat niat kita tadi, sebab kita latih, sebab saya latih anda supaya anda belajar letak niat yang betul. Anda takut untuk rakan-rakan, aminkan. Sedihnya saya tak ambil keadaan yang ada rahmat hari ini. Tahu tak? Waktu yang mulai, waktu berapa? 12 ke atas. Inilah doa yang paling berkat. Tapi anda lepaskan. Sedih saya. Tapi tak apa. Semua manusia buat salah. Bangkit semula. Tarik semangat diri anda sendiri. Aturkan langkah selepas ini. Jadi saya harap besok saya masih lagi, saya tak pernah berhenti. Semalam pun saya habis pukul 2 lebih pagi juga sampai rumah.
Hampir pukul 3 setiap hari untuk meneruskan perjuangan ini, untuk memahamkan. Tapi hari ini kita dah buat dalam gelombang yang besar. Inilah yang kita cuba kongsikan kepada anda, memudahkan cara. Selalu berfikir dan Allah bagi ilham. Alhamdulillah, saya dengan tim saya bersama-sama bekerjasama, mudah-mudahan kita tunjukkan kejayaan kepada sesiapa yang ingin capai kejayaan itu. Jadi saya harap besok siapa yang ada masa paksa, kejayaan kena dipaksa. Saya paksa diri dalam keadaan yang penat, sangat penat, saya datang juga ke sini.